Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Yang dihormati Ustaz Arif Amin selaku pensyarah bagi kursus Fiqh Dakwah. Pada hari ini, kumpulan saya akan menceritakan mengenai gerakan misioneri. Saya Nur Alia Umairati Mazlan, I1820385 akan membentangkan mengenai sejarah kemunculan gerakan misioneri di Malaysia. Okey. Menurut Ghazali Basri, gerakan kristianisasi ini wujud pada 3 dekad terakhir yang merupakan gabungan antara pertama, gerakan karisma yang muncul pada tahun 1960-an, kedua, gerakan kepercayaan dalam tahun 1970-an dan diikuti dengan gerakan ramalan pada tahun 1980-an. Pada awalnya, orang Melayu dapat bertahan daripada menjadi sasaran masyarakat Kristian ini kerana peruntukan perlembagaan negara yang melindungi agama Islam. Syed Abdul Rahman mengatakan bahawa usaha mengkristiankan umat Islam ni di Malaysia berlaku sejak 500 tahun yang lalu. Waktu tu Malaysia dikenali dengan Tanah Melayu. Usaha ini merupakan sebagai perang yang berterusan dan sambungan kepada gerakan Salbiah oleh negara barat ke atas umat Islam akibat dari kekalahan yang dialami mereka sepanjang perang salib. Orang bukan Islam ni dia menjalankan proses kristianisasi kepada umat Islam sebab dendam sepanjang mereka kalah pada ketika perang salib berlaku tu. Seterusnya, sejarah awal kemasukan kristianisasi di Malaysia dikatakan merupakan dari kedatangan perdagangan pasir dari puak Nestorian, Turki Timur dan Siprus yang beragama Kristian ke Melaka sebelum penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun 1511. Kemudian, Father Francis Xavier telah menjadikan Melaka sebagai pusat pentadbiran Geraja Kristian. Untuk makluman semua, Melaka dikenali dengan bandar Kristian. Dan dekat sana juga ada satu tugu Father Francis dekat situ. Memang besar tugu dia dekat situ. Okey, seterusnya Saduddin As-Sayyid mengatakan kalau kita melihat sejarah yang dahulu dan kita tengok semula tindakan-tindakan orang Kristian terhadap negara Islam dengan umat dia, yang pada waktu ketika itu umat Kristian adalah yang paling berkuasa, memang melakukan kekejaman dan pembunuhan, diskriminasi terhadap orang Islam di mana masjid diruntuhkan, mereka melakukan pembunuhan secara berleluasa, mereka tidak menghiraukan langsung dengan agama Islam ni. Seterusnya, Syekh Abdul Rahman mengatakan dendam orang Kristian dekat orang Islam tu merupakan semangat orang Kristian untuk terus kristiankan orang lain, untuk terus kristiankan umat Islam, sehingga mereka dapat mencapai begitu ramailah orang yang mereka kristiankan. Seterusnya, menurut Abdul Ghaffar dan Badil Syam, sebelum kemerdekaan, kedatangan penjajahan dengan membawa gerakan kristianisasi di samping proses sekulerasi telah menjadi ancaman kepada perkembangan dakwah di negara ini. Perkembangan dakwah, maksudnya kat sini perkembangan dakwah agama Islam tu terancam lah sebab sekulerasi, kristianisasi. Okey, kemudian setelah kemenangan Portugal meneroki Melaka pada tahun 1511, merupakan kemenangan yang mereka berjaya menaluki negeri Melaka tu disebabkan Kristian mereka, bukan disebabkan kuasa Islam waktu tu. Seterusnya, sebab Melaka pun dikenali dengan antara negeri yang ramai penduduk masyarakat Islam dekat situ sebab dia merupakan pusat perdagangan kan waktu tu. Seterusnya, disebabkan Portugal telah berjaya menawan Melaka dan automatiklah negeri Melaka tu menjadi negeri Kristian pada waktu tu. Kebanyakannya Kristian lah waktu tu sebab Islam gagal dikembangkan pada ketika itu. Kemudian, dalam angkatan perang Portugis, ada 8 orang guru agama Kristian. Antaranya Father Domingos de Souza dari kumpulan Dominican dan Father Alvaro Merguhau serta 6 padri yang lain. Okey. Di sini bermulalah
rentetan kedatangan pengembangan agama Kristian bersama kedatangan penjajahan kolonial. Selepas penaklukan Portugis ke atas Melaka pada tahun 1511 diiringi oleh Belanda, kemudian Belanda berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641 dan berjaya ditakluki oleh British pada tahun 1786. Disebabkan tiga negara ni mereka berjaya mengembangkan Kristian menurut pandangan masing-masing. Orang Portugal membawa pandangan Katolik, manakala Belanda membawa pandangan Protestan dan Inggeris membawa pandangan Anglikan. Kemudian pada tahun 1810, paderi berpandangan Katolik beranggapan bahawa mereka adalah guru segala gereja dan mereka lah yang sepatutnya menyebarkan agama Kristian ni di seluruh dunia. Seterusnya, pada tahun 1810, paderi yang berpandangan Katolik ni kan mereka merasakan dia adalah seorang guru dan mereka lah yang sepatutnya menyebarkan agama Kristian ni, telah menubuhkan Majlis Utama Katolik iaitu Major Seminary di Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 1815, London Missionary Society telah diasaskan di Melaka dan Pulau Pinang. Seterusnya, Kristian Protestan yang diasaskan pada tahun 1842 diikuti dengan penubuhan Open Brethren pada tahun 1860 serta Kristian Methodist pada tahun 1885. Jadi dekat sini banyaklah berlakunya pertumbuhan dan percambahan gereja agama Kristian tu ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Seterusnya, masyarakat Cina di Johor, Pulau Pinang, Ipoh dan Kuala Lumpur telah mengasaskan Kristian Presbyterian selepas penubuhan Kristian Methodist. Seterusnya, seawal tahun 1809 telah wujud Anglikan yang merupakan agama rasmi di England pada ketika itu. Dengan kehadiran Christian Brethren, Presbyterian, Basel Church, ramailah dengan kehadiran mereka ni, dan Malaysian Baptist Convention merupakan petunjuk bahawa wujudnya pasaran-pasaran baru untuk usaha misioneri di kawasan Tanah Melayu. Sebabkan waktu tu kan Tanah Melayu dijajah oleh British, jadi mereka mengembangkan ajaran mereka di situ. Penubuhan London Missionary Society pada tahun 1795 yang berdasarkan ajaran Bible merupakan pendorong utama penyebaran Kristian di Malaysia. Jadi orang-orang Kristian menyebarkan agama Kristian berdasarkan kitab Bible di Malaysia. Pada ketika itu, London Missionary Society menghantar seramai 7,752 orang penggerak keluar pada tahun 1969 dan meningkat angkanya menjadi kepada 8,000 pada tahun 1970. London Missionary Society ni kan bergiat dengan sangat cergas untuk memantau kemajuan dan kejayaan misi Kristian yang diusahakan ke atas penuh tempatan maupun pendatang khususnya di negeri-negeri Selat. Siapa yang datang negeri-negeri Selat ni memang mereka dipengaruhi dengan agama Kristian, mereka diberi dakwah, mereka diberi penerangan mengenai agama Kristian sehingga mereka mampu memesongkan kepercayaan dan kefahaman para pendatang yang datang berlabur dekat negeri-negeri Selat ni lah. Okey. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, Majlis Kristian Malaya telah menubuhkan secara terbuka dan mereka menghulurkan bantuan material kepada masyarakat Cina yang dipindahkan ke kampung baru ketika darurat yang diwatakan di Malaya. Menurut Farhan Abdullah, apabila Tanah Melayu mendapat kemerdekaan daripada Inggeris pada tahun 1957, misioneri dari luar negara telah mendapat kuasa apabila mereka boleh menetap di Malaysia selama 10 tahun tanpa memperbaharui visa. Pada tahun 1970, gereja di Malaysia diuruskan secara sukarela oleh Majlis Gereja Singapura. Jadi pada tahun tu gereja-gereja di Malaysia ada diurus selia oleh Majlis Gereja Singapura. Kemudian Majlis Gereja Singapura ni diserahkan pentadbiran mereka kepada rakyat tempatan. Maksudnya dekat sini waktu tu rakyat Malaysia dah mampulah untuk menguruskan dan menjalankan dakwah kristianisasi ni tanpa pantauan sesiapa. Dan kemudian komuniti penganut Kristian ni berkembang dan bergabung
tanpa mengira bangsa. Jadi dekat sini mereka bangsa Cina dan bangsa India bolehlah menganuti agama Kristian tanpa mengirakan resis ke atau dan sebagainya. Seterusnya, selepas pihak British mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi di negeri Tanah Melayu, di mana dia memberi kesan kepada hak menyebarkan agama kepada orang-orang Kristian lah. Jadi mereka rasa macam terganggu selepas British mengisytiharkan agama Islam adalah agama rasmi di Tanah Melayu. Orang-orang Kristian ni berasa terkesan dekat situ dan menyebabkan identiti Muslim itu diperkenalkan dan dikekalkan di dalam kad pengenalan sendirilah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Ifa binti Mak Rozi, matrik nombor I18338. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan part saya, iaitu gerakan misioneri ataupun kristenisasi di Malaysia. Kita masuk kepada slide strategi halus evangelis antarabangsa. Okey, siapakah evangelis antarabangsa? Mereka ini merupakan gerakan agama Kristian yang terbesar di dunia yang membawa dakwah agama Kristian kepada negara-negara Islam. Antara strategi yang mereka bawa adalah strategi jendela 1040 yang merujuk kepada negara-negara Islam yang terletak di garisan lintang 10 darjah hingga ke 40 darjah utara garisan Khatulistiwa. Ini merujuk kepada negara-negara Islam yang mana contohnya seperti di Malaysia, di Indonesia dan beberapa negara yang lain. Selain itu, mereka juga turut mengumpul data yang menyeluruh berkenaan dengan etnik ataupun kumpulan yang tinggal di dalam negara tersebut. Jadi ini salah satu strategi halus yang mereka lakukan supaya mereka dapat menggerakkan dakwah-dakwah mereka di negara-negara Islam tersebut. Selain itu juga, mereka turut berselindung di sebalik misi kemanusiaan dengan melakukan kerja-kerja kebajikan dan turut menyediakan bantuan kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan-golongan yang terjejas seperti mengalami bencana alam. Seperti di Aceh sendiri, mereka turun untuk melakukan kerja-kerja kebajikan, tapi di sebalik itu mereka mempunyai muslihat yang tersendiri. Baiklah, kita masuk slide seterusnya berkaitan dengan hilah dan polemik kalimah Allah. Okey, golongan evangelis ini telah masuk ke Malaysia dan cuba untuk membawa dakwah gerakan kristianisasi mereka. Antara yang telah mereka lakukan adalah dengan menggunakan nama Allah untuk menggantikan istilah God. Okey, seperti mana yang kita tahu dalam bahasa Melayu sendiri, dalam kamus bahasa Melayu sendiri telah menjelaskan bahawa kalimah God apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bermaksud Allah. Jadi golongan evangelis ini cuba untuk menggantikan ataupun mengubah istilah itu kepada kalimah Allah. Tuhan itu digantikan kepada kalimah Allah. Okey, perkara ini telah banyak berlaku penentangan antara orang-orang Islam sendiri di Malaysia terutamanya, dan terdapat juga beberapa padri daripada gereja juga turut menentang apa yang dilakukan oleh golongan evangelis ini sendiri. Okey, terdapat analogi yang mengatakan bahawa macam mana kita nak ubah istilah ini, sedangkan lelaki apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggeris bermaksud man kan. Okey, macam mana jika ada seorang lelaki itu bernama Karim? Karim itu kira-kiranya apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, adakah dia bermaksud man? Semestinya tidak. Semestinya dia akan bermaksud Karim dan dia bukan bermaksud man. Dalam bahasa Melayu sendiri, lelaki itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris baru bermaksud dia man kan. Okey, so analogi itu bermaksud Karim itu adalah kata nama khas. Kata nama khas maksudnya kekal walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sekalipun. Macam itu juga dengan kalimah Allah. Kalimah Allah ini adalah kata nama khas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggeris juga bermaksud Allah juga. Tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menggantikan istilah God tu ke dalam bahasa Melayu menjadi Allah. Tak boleh macam tu. Okey, antara strategi yang lain yang telah dibuat adalah seorang padri ini cuba untuk mendesak menggunakan hilah dengan menggantikan nama suci Allah ini atas faktor terdapat lagu-lagu negeri seperti Selangor, Johor, Kelantan yang mempunyai istilah nama Allah. Jadi dia beranggapan bahawa macam mana
orang bukan Islam nak sebut nama Allah dalam istilah tu kan, kiranya macam dibolehkan lah untuk orang Islam, untuk orang bukan Islam untuk menyebut kalimah Allah itu. Okey, isunya kat sini yang tak dibolehkan adalah menukar istilah God kepada kalimah Allah, bukan larangan untuk menyebut kalimah Allah bagi mereka yang bukan beragama Islam. Jadi dia cuba membawa kekeliruan dekat situ. Okey, seterusnya apa yang dia cuba bawa lagi adalah dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih hampir untuk orang Islam seperti Allah, solat dan seumpamanya. Okey, jadi apabila strategi-strategi yang dibawa itu tak mendapat penerimaan oleh orang Islam sendiri, jadi dia cuba untuk menggunakan istilah seperti solat, Allah dan seumpama dengannya untuk mengelirukan orang Islam yang cuba untuk masuk ke dalam agama mereka. Dia cuba membuat tipu helah dengan menggunakan istilah-istilah yang hampir dengan agama Islam. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada kontekstualisasi. Apa itu kontekstualisasi? Kontekstualisasi ini bermaksud mengekalkan istilah ataupun cara ibadat orang Islam yang kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Islam di kawasan tersebut. Okey, antara strategi yang dilakukan oleh golongan evangelis ni adalah mereka beranggapan bahawa amal ataupun cara ibadat ataupun istilah yang mereka gunakan dalam gerakan dakwah kristianisasi ini agak aneh dan berbeza di pandangan mata orang Islam. Jadi mereka cuba untuk mengekalkan adat-adat ataupun istilah yang kebiasaan digunakan oleh masyarakat Islam dalam agama Kristian sendiri. Maksudnya dekat sini, jika ada orang Islam yang baru untuk masuk ke dalam agama Kristian ataupun lebih family digelar murtad lah kan, mereka cuba menerapkan nilai-nilai keagamaan Islam itu dalam gerakan dakwah mereka supaya ini tidak menimbulkan rasa aneh ataupun rasa janggal lah bagi orang yang baru masuk agama Kristian ini. Okey, selain itu mereka cuba mengekalkan istilah-istilah Islam seperti rukun Islam sendiri, rukun iman, supaya tak ada rasa kekok lah apabila masuk je agama Kristian, sama je macam mereka berada dalam agama Islam. Jadi strategi halus ni adalah strategi yang agak berkesan apabila dilakukan di Malaysia, yang mana sebelum kedatangan sebelum ini gerakan ini agak sukar apabila dilakukan di Malaysia, yang mana orang Islam pada sewaktu dahulu mereka sukar untuk menerima ajaran ini. Tapi apabila mereka cuba menggunakan taktik ini, orang Islam mula menerima mereka. Jadi dengan dakwah ini adalah salah satu keberkesanan yang telah mereka lakukan lah. Selain itu, terdapat juga puak-puak Melayu yang murtad ini, Melayu yang telah masuk ke dalam agama Kristian ini, melakukan pengajian kitab Bible lah kononnya kan, dengan mengekalkan pakaian tradisi orang Malaysia sendiri, menghadap kitab tu sambil duduk bersila di atas lantai, serta mereka mengenakan pakaian-pakaian tradisi orang Melayu lah, dengan mengenakan rihal apabila meletakkan Bible. Kiranya penerapan agama Islam itu masih dikekalkan supaya apabila masyarakat pandang, mereka beranggapan yang mereka ini mengaji Al-Quran, tetapi mereka sebenarnya telah melakukan pengajian Bible di sesebuah kawasan ini pada tahun 1988 macam tu rasanya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada gerakan dalaman, iaitu insider movement. Maksudnya kat sini, jika terdapat anak-anak muda hari ini yang telah murtad ataupun masuk ke dalam agama Kristian ini, mereka tidak perlu memberitahu kepada ibu bapa mereka bahawa mereka telah murtad atau tukar agama lah.
dan mereka boleh stay tinggal dengan family mereka. Okey, selain itu, jika ada sesebuah keluarga juga yang telah masuk ke agama Kristian ataupun murtad ini, mereka juga boleh tinggal di sekeliling masyarakat Islam serta mengekalkan identiti Islam, serta boleh merayakan perayaan Aidilfitri, Raya Korban, serta boleh mengenakan pakaian-pakaian baru apabila tiba perayaan seperti orang Islam juga. Okey, ini salah satu muslihat evangelis antarabangsa ini untuk mengekalkan identiti Islam mereka, tetapi sebenarnya mereka telah murtad. Tujuan ini adalah untuk mengelakkan daripada pandangan masyarakat bahawa mereka ni telah murtad. Maksudnya apabila ada orang yang baru nak join masuk agama Kristian ni, mereka boleh kekalkan agama Islam. Jadi mereka takkan rasa janggal dan takkan rasa aneh apabila dah masuk Kristian tu. Kira mereka akan rasa selesa lah. Okey, apabila dekat dalam gerakan dalaman ini terdapat beberapa spektrum yang mana kategori-kategori bagi mereka yang dah masuk agama Kristian ni, maksudnya murtad lah. Untuk yang kategori paling atas iaitu C1 ni maksudnya mereka sepenuhnya mengamalkan agama Kristian tu. Maksudnya dari segi bahasa, budaya, percakapan, dari segi pemakaian ataupun apa-apa pun yang berkaitan dengan Kristian, mereka dah tukar 100%. Okey, itu untuk C1, kategori level yang paling kuat lah. Kiranya dah memang dah tak nak masuk Islam dah, memang dah seronok lah dengan agama Kristian ni. Okey, untuk kategori-kategori yang lain seperti C5 dengan C6 ni, mereka ini adalah golongan murtad yang baru. Maksudnya macam baru nak menjinak-jinak untuk sertai agama Kristian ni. Tapi mereka dah murtad lah. Mereka dah murtad. Orang Islam yang dah murtad tapi masih mengekalkan identiti orang Islam. Okey, untuk C6 ni, orang Islam yang mana dia dah murtad tapi mengekalkan identiti orang Islam 100%. Cuma dia dah murtad. Okey, untuk C5 ni, mereka ni lebih kepada liberal lah. Maksudnya dia dah murtad tapi ada sikit-sikit identiti Kristian yang telah diamalkan. Maksudnya bila orang Islam pandang dia, mesti orang akan pelik, oh dia ni macam ada something wrong. Okay, yang kategori 5 dan C5 dan C6 ni, mereka yang telah yang berjinak-jinak lah, yang baru berjinak-jinak. Untuk C4, C3 dengan C2 ni, mereka ini macam C4 dan C3 ni, mereka sedikit mengekalkan elemen Islam, tapi mereka cuba untuk mengelak makan makanan babi ataupun mengekalkan pakaian Islam. Kiranya masyarakat Islam telah tolak mereka lah, sebab mereka dah tahu yang orang ni dah masuk agama Kristian. Jadi orang masyarakat sudah pandang serong lah, masyarakat Islam dah pandang serong kat dia. Macam C3 ni, dia macam budaya asal, tiada kaitan dengan agama. Dia mengekalkan budaya asal dia, budaya dekat Malaysia tu sendiri, tapi dia tak ada kaitan dengan agama. Dia dah telah serapkan agama Islam Kristian dalam diri dia. Untuk C2 ini, dia masih mengekalkan percakapan. Dia dah hampir 100% untuk mengekalkan ajaran Kristian tu, tapi dia masih mengekalkan percakapan ataupun bahasa yang digunakan itu masih menggunakan bahasa Malaysia. Jadi terdapat juga isu yang mana ada seorang remaja ni, perempuan, dia fizikal dia memang nampak macam orang yang beragama Islam sebab dia mengenakan tudung. Tapi satu hari dia ditimpa kemalangan dan meninggal dunia apabila diselak tudung, melihat ada satu rantai yang bertanda salib. Jadi ibu bapa mereka tak tahu yang dia tu dah murtad. Kejadian ini berlaku di Kelang pada tahun 2012. Jadi gerakan yang diorang bawa ni sebenarnya halus, kita tak tahu. Pandangan masyarakat pun tak sedar yang mereka dah
memurtadkan. Sebenarnya dekat Malaysia dah banyak isu-isu murtad, cuma kita secara umumnya orang Islam tak tahu pasal benda tu, sebab kita tak didedahkan dengan perkara ni. Okay? Jadi sebagai orang Islam kita perlu berhati-hati, tingkatkan amalan kita sebagai orang Islam supaya kita tak termasuk dengan, ataupun kita tak termakan dengan dakwah-dakwah mereka. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Muhammad Nur, nombor matrik I18303324. Okey, kita teruskan kepada pendekatan misioneri. Pendekatan yang diambil oleh misioneri ke atas umat Islam seluruh dunia ini bukanlah suatu yang disorok. Pelbagai kaedah telah dilakukan oleh gerakan misioneri dengan ada yang jelas dizahirkan secara terbuka dan banyak lagi yang dilakukan secara halus dan tersembunyi. Tidak mungkin dapat diulas dengan lebih panjang kesemua strategi mereka dalam pembentangan ini. Cukup sekadar memberi beberapa pendedahan untuk kita sama-sama faham dan ambil tindakan yang sewajarnya. Terdapat beberapa cara atau strategi yang diambil oleh mereka dalam menyebarkan agama Kristian kepada orang lain. Di sini saya kemukakan 3 cara, iaitu yang pertama, kontekstualisasi. Nanti saya akan huraikan dengan lebih panjang. Yang kedua, melalui pendidikan. Dan yang ketiga, melalui amal kebajikan dalam membantu orang yang memerlukan. Kita pergi kepada cara yang pertama, iaitu kontekstualisasi. Perkataan kontekstualisasi ini berasal daripada bahasa Latin, iaitu contextus, yang bermaksud joining together. Maksud kontekstualisasi pula ia merupakan satu agenda licik untuk menarik bukan Kristian secara perlahan-lahan dengan membenarkan mereka untuk kekal mengamalkan cara hidup dan budaya asal walaupun setelah mereka memeluk Kristian. Pada mulanya, orang-orang Islam yang cuba disesatkan oleh gerakan misioneri ini merasakan bentuk penyembahan Kristian, termasuk istilah-istilah yang digunakan begitu aneh. Jadi, halangan seperti ini menyukarkan gerakan misioneri untuk mendekati mangsa mereka. Oleh disebabkan itu, gerakan misioneri bersedia untuk menggugurkan apa sahaja cara penyembahan yang aneh itu kepada orang Islam dengan membenarkan orang Islam yang murtad itu mengekalkan beberapa bentuk dan istilah dari agama Islam untuk digunakan sebagai satu muslihat dan membenarkan mereka berterusan dengan penggunaan istilah serta beberapa bentuk ibadat Islam walaupun mereka telah dimurtadkan. Maka, kontekstualisasi ini adalah suatu strategi gerakan misioneri dengan cara mengambil dan menggunakan istilah-istilah serta menggunakan cara ibadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam setempat. Antara usaha yang dilakukan oleh gerakan misioneri melalui kontekstualisasi ini ialah yang pertama, menulis tulisan khat dalam versi Bible dan menjualnya pada orang Islam bertujuan untuk mengelirukan orang Islam. Yang kedua, ahli gerakan kristianisasi berpakaian dan bertutur dalam dialek tempatan dan menunjukkan sokongan terhadap apa jua amalan. Contohnya seperti amalan berpoligami, yang mana semua agama menolak konsep berpoligami ni kecuali agama Islam yang hanya membenarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, isi kandungan Bible ditulis ke dalam bahasa dan dialek tempatan. Contohnya seperti penterjemahan Bible di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Cara yang kedua iaitu melalui pendidikan. Yang pertama, agama Kristian ini akan diajar kepada manusia lain sehinggalah mereka betul-betul faham dan menjadi masyarakat Kristian, dan cara penyampaiannya adalah dengan menggalakkan sesebuah negara itu, terutamanya negara Islam, untuk membuka tadika
kolej dan universiti yang dikelolakan oleh misioneri atau pihak kristenisasi itu sendiri, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, mereka akan menyumbang penghantaran tenaga pengajar dan sukatan pelajaran kurikulum ala barat yang diambil dari barat. Mereka mengerahkan segala tenaga dan keupayaan untuk menjadikan pendidikan ini sebagai cara penyebaran ajaran Kristian yang berkesan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penghantaran pelajar ke luar negara menjadi tumpuan misioneri di dalam proses penerapan fahaman sekular dan Kristian ke dalam sistem pendidikan antarabangsa, terutamanya bagi pelajar yang sambung belajar ke luar negara seperti di Eropah, kerana di sana komuniti bagi agama Islam itu kecil ataupun tidak luas. Jadi ia lebih mudah seorang pelajar tersebut terpengaruhi, tambahan pula dengan sosial di sana sangat bebas. Dan cara yang terakhir iaitu cara yang ketiga, iaitu melalui amal kebajikan dengan memberi atau menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Yang pertama, bersikap prihatin dengan masalah masyarakat dengan mengadakan khidmat langsung kaunseling, dengan menubuhkan rumah anak yatim, pusat pemulihan bagi pendaki dadah dan pusat perlindungan bagi wanita hamil tanpa nikah. Yang kedua, mereka juga prihatin dalam isu semasa dan bertindak untuk menyelesaikannya dengan mengadakan bantahan dan demonstrasi. Dan yang ketiga, mereka melakukan pelbagai usaha kebajikan untuk membantu masyarakat, tetapi mempunyai motif yang lain bagi mendekati mereka yang hendak didakwahkan. Ini dilakukan dengan menyediakan rumah kebajikan atau rumah perlindungan untuk orang tua, pesakit HIV ataupun AIDS, mereka yang gelandangan, remaja yang mempunyai bermasalah dan yang seumpama dengannya. Setakat itu daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safratul Adwa binti Kalana, nama matrik I183033262. Okey, saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan topik penyebaran agama lain menurut Perlembagaan Malaysia. Okey, yang pertama iaitu seperti yang kita sedia maklum bahawa negara Malaysia ini adalah negara yang berlatar belakangkan dengan kepelbagaian dari segi kaum, bangsa dan juga dari segi agama. Okey, antara agama-agama yang ada di Malaysia adalah agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan sebagainya. Dan sudah tentu setiap agama tentulah mempunyai prinsip-prinsip ataupun ajaran-ajaran yang dianuti tersendiri. Okey, bila kita bercakap tentang agama, kita tidak akan lari dengan perkara-perkara ataupun isu-isu yang boleh kita kaitkan dengan agama itu sendiri. Salah satunya adalah hak penyebaran ataupun penyebaran agama. Okey, penyebaran agama ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk memastikan agama yang dianuti, agama yang kita anuti itu akan diikuti oleh ramai orang. Yang dimaksudkan dengan hak penyebaran ialah seseorang itu boleh menyebarkan pengetahuan agamanya kepada orang lain dengan memberitahu mereka tentang prinsip-prinsip agama yang dianutinya. Okey, dengan ini akan berlakunya interaksi secara ilmiah di antara dua orang ataupun lebih melalui pelbagai cara. Mungkin dari segi lisan, contohnya seperti perbualan ataupun ceramah dan sebagainya, ataupun juga dari segi media ataupun media cetak, contohnya di dalam pembacaan buku ataupun pembacaan melalui internet. Okey, perkara ini dilakukan tanpa menggunakan sebarang paksaan ataupun pujuk rayu dan penipuan. Sebabnya sesuatu keputusan itu akan bergantung kepada orang yang diseru ataupun yang diberitahu itu sama ada ia berminat untuk
mengikuti agama tersebut ataupun tidak. Okey, perkara ini lebih kepada hak kebebasan beragama, yang mana setiap orang mempunyai hak untuk menganut, mengamalkan dan menyebarkan agama mereka. Okey, walaupun setiap orang mempunyai hak kebebasan beragama, tetap juga terdapatnya kawalan yang dilakukan terhadap penyebaran agama. Lebih-lebih lagi agama yang selain daripada agama Islam, yang menyebarkan agama mereka kepada orang yang beragama Islam. Okey, perkara ini boleh dilihat di dalam peruntukan perkara 11 pasal yang keempat, Perlembagaan Persekutuan, yang mana kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan berhak di dalam menyekat ataupun menghalang sebarang pengembangan iktikad ataupun iktikad ataupun kepercayaan agama di antara orang-orang yang menganuti agama Islam ini. Sebelum itu, jika dilihat di dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu peruntukan perkara ketiga dalam fasal yang pertama, yang mana menunjukkan bahawa Islam ini diiktiraf oleh perlembagaan sebagai agama tertinggi negara. Okey, walaupun Islam ini diiktiraf sebagai agama persekutuan, tetapi secara harmoninya orang-orang yang menganut agama lain masih tetap bebas untuk mengamalkan dan menganuti agama mereka sendiri. Okey, perkara ini juga ditekankan di dalam peruntukan perkara 11, yang mana setiap orang berhak untuk menganuti dan juga mengamalkan agama mereka. Dan tertakluk pula kepada fasal yang keempat. Fasal yang keempat iaitu disekat ataupun dihalang oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan jika berkaitan dengan hal-hal pengembangan agamanya. Okey, maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran ajaran agama selain daripada agama Islam kepada orang-orang yang menganuti agama Islam. Okey, bukan itu sahaja, perlembagaan juga memberikan hak kepada penganut agama-agama ini, termasuklah juga agama Islam, untuk menguruskan hal ehwal agama masing-masing, menubuhkan yayasan atau memperoleh dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang. Okey, walaupun macam tu, kebebasan yang diberikan ini bukanlah bermaksud bahawa orang-orang yang beragama selain daripada agama Islam boleh menyebarkan agama mereka kepada orang-orang yang menganuti agama Islam. Ini sesuailah dengan kedudukan Islam sebagai agama tertinggi di dalam negara. Disebabkan itulah peruntukan perkara yang ke-11 di dalam fasal yang keempat ini memberi kuasa kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk menggubal undang-undang tersebut untuk tujuan supaya mereka dapat mengawal ataupun menyekat mana-mana penganut yang selain daripada agama Islam yang ingin menyebarkan dan mengembangkan ajaran mereka kepada orang-orang yang beragama Islam. Oleh itu, peruntukan perkara ke-11 di dalam fasal yang keempat, perlembagaan ini memperuntukkan undang-undang negeri dan mengenai wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa iktikad ataupun kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Okey, kebebasan yang diberikan untuk mengamalkan agama masing-masing ini tidaklah sehingga membenarkan apa sahaja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mendatangkan masalah kepada kesihatan awam ataupun yang mendatangkan kemudaratan kepada awam dan juga akhlak individu yang lain. Okey. Berdasarkan kuasa yang diberikan di bawah peruntukan perkara ke-11 dan di dalam fasal yang keempat ini, maka kerajaan negeri telah meluluskan undang-undang untuk mengawal pengembangan agama bukan Islam kepada agama Islam. Selepas undang-undang untuk mengawal pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam diluluskan, maka segala kesalahan
yang dikategorikan sebagai perbuatan yang mengembangkan agama bukan Islam kepada orang Islam akan dikenakan hukuman. Sebagai contohnya memujuk, mempengaruhi dan memaksa orang Islam untuk menjadi seorang pengikut ajaran bukan Islam, maka dikenakan hukuman sama ada didenda tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya. Itu adalah salah satu contoh untuk kesalahan dan hukuman yang dikenakan. Okey. Yang poin yang terakhir adalah larangan penyebaran agama lain yang dilakukan ini adalah untuk tujuan memelihara pengikut agama Islam yang dilihat sebagai sekatan yang bertentangan dengan hak kebebasan beragama. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hidayah binti Muhammad Zakri, Chronometri I1730245. Saya akan membentangkan tentang peranan pendakwah dalam menangani isu misioneri. Terdapat beberapa peranan pendakwah dalam menangani isu misioneri ini di Malaysia. Yang pertama, apabila pendakwah berhadapan dengan golongan misioneri, para pendakwah perlu bersikap tegas dan juga bijaksana dalam menghadapi golongan yang membawa fahaman yang membawa misioneri ini. Dalam surah Al-Ma'idah ada menjelaskan bahawa orang Islam itu sesama Islam perlu bersikap kasih sayang, manakala terhadap orang yang kafir perlu bersikap tegas dan juga ganas. Ganas di sini bukanlah bermaksud kita menunjukkan bahawa kita ni orang yang suka bergaduh, orang yang suka mencetuskan pembelahan. Tidak. Maksudnya kat sini orang Islam perlu bersifat pendakwah itu perlu bersifat tegas bila agama Islam ini dinodai dan juga akidah umat Islam ini dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh misioneri ini lah. Yang kedua ialah mengetahui punca kepada masalah kan, dan dalam untuk mencetuskan misi ataupun satu visi dalam menyelesaikan masalah misioneri. Okey, maksudnya kat sini kita dah tahu kenapa golongan misioneri ini dia membawa dakwah mereka kepada golongan-golongan tertentu. Okey, jadi sekarang kita perlu menetapkan visi dan misi juga dalam memerangi golongan misioneri ini. Okey, antara yang kita boleh buat dalam menepis misioneri ini dalam kalangan masyarakat, yang pertama kita perlu membuat ataupun menyebarkan ilmu akidah yang kukuh serta kuat dalam kalangan masyarakat yang menjadi sasaran kepada golongan misioneri ini. Kerana saya percaya dengan akidah yang betul-betul kuat dan juga memahami fahaman akidah itu dengan fahaman yang sebenar akan membuatkan seseorang yang menganut agama Islam tidak akan berpaling tadah daripada agamanya. Kerana kita pun dah pasti, kita pun dah tahu Rasulullah SAW dulu baginda berdakwah dengan mengutamakan akidah dahulu, ibadah kemudian akidah dahulu. Sebab apabila akidah kita tepat dan benar, apabila akidah kita mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, kita bahawa kita akan kita ni yakin bahawa Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan. Bila pendakwah, bila
orang Islam itu betul-betul mengesakan Allah, secara automatik dia akan melakukan ibadah secara sukarela. Dia akan meninggalkan dosa secara sukarela tanpa paksaan. Okay? Bila kita mengenal apakah agama kita, apakah erti kita mengenal agama Islam, dari situlah kita punya akidah dan pegangan kita tidak akan koyah, meskipun golongan misioneri ini melakukan bermacam-macam jenis fahaman kepada kita. Okey, yang terakhirnya ialah melakukan khidmat kemasyarakatan. Okey, melakukan khidmat kemasyarakatan ini, saya jamin kebanyakan daripada kalian sudah memahami secara penuh apakah maksud kebaikan, apakah maksud khidmat masyarakat. Okey, saya cuma nak menjelaskan kenapa kita perlu membuat kebaikan dalam menenggani isu misioneri ini. Kenapa kita perlu buat kebaikan dalam menangani isu misioneri ini? Okay, yang pertama, kita berbalik kepada kisah yang masyhur yang saya rasa kalian pun dah tahu kisah tu, kisah yang Nabi Muhammad dah ada menyuap makanan kepada perempuan tua berbangsa Yahudi dan buta. Okay, perempuan tu selalu memaki Nabi Muhammad, tapi Muhammad diam dia tak balas pun kejahatan perempuan tu dan kejahatan tak. Okay, sampailah pada selepas baginda wafat, Abu Bakar As-Siddiq dia tanya Aisyah apakah amalan lain yang selalu baginda buat. Kemudian Aisyah kata dia ada bagi makanan kepada wanita yang berbangsa Yahudi dan sebagainya lah. Okay, sampainya bila je wanita Yahudi itu tahu bahawa insan yang selalu menyuapkan dia hari-hari itu ialah Nabi Muhammad, berkat daripada itu perempuan itu terus masuk Islam. Tak ada sebarang apa, cuma dia tertarik dengan sebab kisah ni nak cakap ni hikmahnya kebaikan. Walaupun kita tak nampak waktu sekarang, kebaikan itu sentiasa akan ada hikmah dia pada waktu akan datang. Jadi secara kesimpulan lah, okay, kebaikan ni kita perlu buat seiring dengan sabar dan juga ikhlas. Bila kita berbuat sesuatu kebaikan dengan sabar dan ikhlas, lagi-lagi dalam menangani misioneri ini, tak mustahil kita pun boleh tarik orang yang orang da'iyah misioneri ini kepada Islam. Tak mustahil, sebab mereka pun membawa kebaikan, cuma mereka berpandukan kepada Tuhan yang salah. Dan kita pula membuat kebaikan dan juga kebajikan, tetapi kita memandukan kepada akidah yang betul, kepada Tuhan yang satu. Oleh itu, itulah saya katanya, memang kebaikan itu takkan pernah salah alamat, takkan pernah merugikan kalau kita buat kebaikan ini. Dan akhir sekali, dalam menangani isu misioneri ini, bukanlah tanggungjawab pendakwah seorang sahaja. Sebab bila kita bergelar Islam, kita secara automatik kita akan bergelar pendakwah sepanjang hayat. Diharapnya sedikit sebanyak penjelasan dalam video ini dapat menjelaskan, dapat memahami kepada kalian bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menangani isu misioneri ini dalam negara Malaysia semestinya. Untuk itu, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.